Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada astroawane.com. Bertajuk Mahkamah Persekutuan mungkin terus buat keputusan dalam rayuan akhir kes SRC Najib. Berita penuh banyak ketidakpastian dilihat mengenai apa yang bakal berlaku dalam rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad susulan keengganan peguamnya untuk membuat sebarang hujahan bagi membela bekas Perdana Menteri itu. Jumaat lepas, Peguam Utama Najib, Hisham Teh Potiek, memaklumkan panel 5 anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat bahawa beliau juga tidak akan mengemukakan hujahan lisan untuk anak guamnya. Hakim Tengku Maimun bagaimanapun berkata mahkamah akan menangani perkara itu pada hari Selasa ini. Mahkamah sebelum ini menetapkan 15 hingga 19 Ogos serta 23 hingga 26 Ogos untuk mendengar rayuan berkenaan. Sehubungan itu, ramai dalam kalangan pengamal undang-undang berpendapat bahawa mahkamah tertinggi itu boleh membuat keputusan serta-merta walaupun tiada hujahan daripada Peguam bela Najib. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata ini kerana mahkamah boleh membuat keputusan berdasarkan hujahan bertulis yang difailkan sebelum ini oleh pasukan pembelaan Najib di Mahkamah Rayuan tahun lepas. Beliau berkata ia juga boleh dibuat berdasarkan petisyen rayuan yang difailkan oleh Peguam Cara Najib sebelum ini pada 25 April lepas yang menyenaraikan 94 alasan mengapa Najib perlu dibebaskan. Terdapat bahan yang mencukupi di hadapan Mahkamah Persekutuan untuk dibincangkan walaupun tanpa penghujahan lisan. Oleh itu, tidak mungkin kes itu akan ditangguhkan katanya. Peguam Lim Wei Jiet juga bersetuju dengan pandangan itu dan mengatakan bahawa sebagai mahkamah tertinggi negara, ia berkemungkinan akan membuat keputusan berdasarkan alasan rayuan dalam memorandum rayuan, rekod rayuan serta hujahan dalam mahkamah rayuan sebelum ini oleh pasukan pembelaan Najib. Sementara itu, Datuk Dr. Gurdial Singh Nijar berpendapat mahkamah mungkin memuktamadkan perbicaraan pada hari itu tetapi akan mengekalkan penghakimannya kepada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Keputusan itu mungkin akan disampaikan pada hari lain, kata peguam itu. Pihak pendakwaan yang diketuai oleh pendakwa ad hoc Datuk V. Sitambaram ketika menggulung hujahannya Jumaat lepas berkata mahkamah boleh terus sahaja membincangkan keputusan mereka sekiranya tiada hujahan bertulis atau lisan baharu bekas Perdana Menteri itu. Memetik undang-undang kes, Sitambaram berhujah bahawa terdapat dahuluan bagi mahkamah untuk meneruskan dengan sewajarnya kerana pihak pembelaan telah menyatakan bahawa mereka tidak bercadang untuk memfailkan sebarang hujahan baharu bagi rayuan itu. Jumaat lepas merupakan hari kedua pendengaran hujahan oleh panel itu yang turut dianggotai Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Patmanadan, Datuk Mary Lim Tiam Swan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad untuk mendengar keputusan akhir Najib merayu bagi membatalkan sabitan dan hukumannya. 2 hari prosiding menyaksikan pelbagai peristiwa menarik. Hisham mula-mula cuba menarik diri daripada mewakili Najib namun permohonannya ditolak oleh mahkamah dan mahkamah mengarahkan pihak pendakwaan mengemukakan hujahan mereka. Peguam itu sekali lagi meminta mahkamah menangguhkan perbicaraan kepada Khamis minggu depan kerana dia mempunyai kes lain pada Selasa dan Rabu namun ia ditolak oleh mahkamah. Pada 16 Ogos, mahkamah telah menolak permohonan Hisham untuk menangguhkan pendengaran rayuan dan mengarahkan rayuan diteruskan pada 18 Ogos ini. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan setiap 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit jika gagal bayar, penjara 5 tahun bagi tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Tahun lepas, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Najib untuk mengetepikan
sabitan dan hukuman penjara serta denda. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada astroawane.com bertajuk Mahkamah Persekutuan mungkin terus buat keputusan dalam rayuan akhir kes SRC Najib. Berita penuh banyak ketidakpastian dilihat mengenai apa yang bakal berlaku dalam rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad susulan keengganan peguamnya untuk membuat sebarang hujahan bagi membela bekas Perdana Menteri itu. Jumaat lepas, Peguam Utama Najib Hisham Teh Potiek memaklumkan panel 5 anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat bahawa beliau juga tidak akan mengemukakan hujahan lisan untuk anak guamnya. Hakim Tengku Maimun bagaimanapun berkata mahkamah akan menangani perkara itu pada hari Selasa ini. Mahkamah sebelum ini menetapkan 15 hingga 19 Ogos serta 23 hingga 26 Ogos untuk mendengar rayuan berkenaan. Sehubungan itu, ramai dalam kalangan pengamal undang-undang berpendapat bahawa mahkamah tertinggi itu boleh membuat keputusan serta merta walaupun tiada hujahan daripada Peguam bela Najib. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata ini kerana mahkamah boleh membuat keputusan berdasarkan hujahan bertulis yang difailkan sebelum ini oleh pasukan pembelaan Najib di Mahkamah Rayuan tahun lepas. Beliau berkata ia juga boleh dibuat berdasarkan petisyen rayuan yang difailkan oleh Peguam Cara Najib sebelum ini pada 25 April lepas yang menyenaraikan 94 alasan mengapa Najib perlu dibebaskan. Terdapat bahan yang mencukupi di hadapan Mahkamah Persekutuan untuk dibincangkan walaupun tanpa penghujahan lisan. Oleh itu, tidak mungkin kes itu akan ditangguhkan katanya. Peguam Lim Wei Jiet juga bersetuju dengan pandangan itu dan mengatakan bahawa sebagai mahkamah tertinggi negara, ia berkemungkinan akan membuat keputusan berdasarkan alasan rayuan dalam memorandum rayuan, rekod rayuan serta hujahan dalam mahkamah rayuan sebelum ini oleh pasukan pembelaan Najib. Sementara itu, Datuk Dr. Gurdial Singh Nijar berpendapat mahkamah mungkin memuktamadkan perbicaraan pada hari itu tetapi akan mengekalkan penghakimannya kepada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Keputusan itu mungkin akan disampaikan pada hari lain, kata peguam itu. Pihak pendakwaan yang diketuai oleh pendakwa ad hoc Datuk V. Sitambaram ketika menggulung hujahannya Jumaat lepas berkata, mahkamah boleh terus sahaja membincangkan keputusan mereka sekiranya tiada hujahan bertulis atau lisan baharu bekas Perdana Menteri itu. Memetik undang-undang kes, Sitambaram berhujah bahawa terdapat dahuluan bagi mahkamah untuk meneruskan dengan sewajarnya kerana pihak pembelaan telah menyatakan bahawa mereka tidak bercadang untuk memfailkan sebarang hujahan baharu bagi rayuan itu. Jumaat lepas merupakan hari kedua pendengaran hujahan oleh panel itu yang turut dianggotai Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Padmanabhan, Datuk Mary Lim Tiam Swan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad untuk mendengar keputusan akhir Najib merayu bagi membatalkan sabitan dan hukumannya. 2 hari prosiding menyaksikan pelbagai peristiwa menarik. Hisham mula-mula cuba menarik diri daripada mewakili Najib namun permohonannya ditolak oleh mahkamah dan mahkamah mengarahkan pihak pendakwaan mengemukakan hujahan mereka. Peguam itu sekali lagi meminta mahkamah menangguhkan perbicaraan kepada Khamis minggu depan kerana dia mempunyai kes lain pada Selasa dan Rabu namun ia ditolak oleh mahkamah. Pada 16 Ogos, mahkamah telah menolak permohonan Hisham untuk menangguhkan pendengaran rayuan dan mengarahkan rayuan diteruskan pada 18 Ogos ini. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan setiap 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit jika gagal bayar, penjara 5 tahun bagi tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Tahun lepas, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Najib untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy.